طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فينا حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يمنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. أما بعد، أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وبعد، إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم جميعا. Beberapa hari ini kita dapati cuaca agak panas, betul? Nah, rasa berlengas. Lepas habis mandi pun masih berlengas lagi rasanya. Dan tadi ada tanda-tanda nak hujan. Dia baru renyai sikit je. Tapi dia tak lebat. Ana tak tahu kalau dekat tempat antum. Tapi dekat tempat Ana, dia cuma renyai sedikit. Road pun tak basah. Nah, menunjukkan yang ianya bukan merupakan hujan yang lebat. Nah, dan kita rindu dengan hujan kita. Nah, kita nak kembali dengan hujan, dengan sejuknya keadaan. Tetapi tidaklah ia sampai merupakan hujan yang terlalu sejuk atau cuaca yang terlalu sejuk, dan bukan pula cuaca yang terlalu panas. Nah, kita nak yang sedang-sedang saja. Nah, medium. Not too hot and not too cold. Taklah sampai panas yang membuat kita tak selesa. Taklah sampai sejuk yang membuat kita susah. Dan berkenaan dengan sejuk dan panas, ianya disebutkan dalam sebuah hadis di mana naru jahannam, neraka jahannam, berkata kepada Allah, "Ya Rabb, inna ba'di ya'kulu ba'd." Atau kama qala. Begitu panasnya neraka jahannam ni sampai dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya sebahagian daripada aku melahap sebahagian yang lain. Part of me is killing a part of me, eating a part of me, because it's blazing hot." Terlalu panas sampai
dia sendiri termudaratkan dengan diri dia kerana terlalu panasnya dia. A part of me is eating another part of me. It's eating myself. Jadi akhirnya apa yang Allah katakan kepada nar jahannam? Allah izinkan kepada nar jahannam untuk menghembuskan 2 kali hembusan dalam setahun. Allah izinkan untuk nar jahannam supaya dia tak memudaratkan diri dia sendiri. A part of it eating another part. Allah izinkan dia untuk 2 hembusan. Iaitu, one is to breathe out and one to breathe in. Just so that dia tak teruk macam yang sebagaimana dia rasakan. Jadi akhirnya, apa yang kita dapati daripada cuaca yang begitu panas, itu adalah hembusan jahannam. Bila dia itu yang tempias dia sampai kepada kita pun rasa panas. The summer was when nar jahannam breathe out. And then after it breathes out, it breathes in. So as it breathes in, it takes in all the heat. That's where winter comes. Begitu sejuknya cuaca. Kerana dia sedut dan tarik nafas. So this explanation actually was mentioned in a hadith. Nah, kerana dia terlalu panas, jadi Allah kasih dia chance untuk breathe out and breathe in. Itu yang kita nampak, ada musim panas dan ada musim sejuk. And I'm not even making this up. Nah, nanti insyaAllah kita boleh share hadithnya biiznillah ta'ala. Dan kita ni bila berkenaan dengan cuaca, dengan musim, kita tak boleh nak mencela. Kerana Nabi SAW bersabda, la tasubbud dahar fa inni ana dahar. Allah Azza wa Jalla berkata, janganlah kalian mencela cuaca, janganlah kalian mencela musim. Sikit-sikit komplain, terlalu panas komplain, terlalu sejuk komplain. Semua komplain, tak ada benda yang kena. Bila panas dia nak sejuk, bila sejuk dia nak panas. Komplain. Kemudian mengatakan, apalah ni panas, apalah ni sejuk dan seterusnya. Maka dalam hadis sebutkan Allah berkata, la tasubbud dahr, janganlah kalian mencela dan menghina cuaca, kerana akulah cuaca. Maksudnya kerana akulah yang mengatur cuaca. I'm the one who decreed it to be such a way. Kalau sejuk, akulah yang tentukan pasal aku nak dia sejuk. Kalau panas, akulah yang pasal aku nak dia panas. So, bila kita mencela, bila kita menghina cuaca, bila kita complain about weather, means kita tak happy dengan the administration of Allah Azza wa Jalla. How Allah manages the universe. Kita tak happy. Kita tak happy yang Allah made such thing in such a way. Kita tak suka. Kita complain. So, sebenarnya apa yang ada, Alhamdulillah. Sejuk, Alhamdulillah. Panas, Alhamdulillah. Medium pun Alhamdulillah. Just be happy. Kerana Allah tidak menentukan suatu ketika, suatu saat, suatu fasa, kecuali itu adalah merupakan kebaikan bagi kita. Ia merupakan kebaikan bagi manusia dan jagat raya. Tahu jagat raya apa? Jagat raya is the universe. Nah, untuk seluruh alam. Tak ada benda yang ditentukan kecuali itu adalah kebaikan. Walaupun di mata kita nampak macam tak baik. Tapi itulah sebenarnya yang terbaik. Nah. Baik, akhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita telah sampai kepada perbincangan tentang Ja'far ibn Abi Talib.
di mana beliau adalah merupakan abang kepada Ali ibn Abi Talib. Dan di antara manusia yang paling menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuluqan wa akhlaqan. Khalqan wa khuluqan, iaitu baik secara physical features maupun secara karakter, secara akhlak. Both. Pasal apa? Pasalnya Ja'far bin Abi Talib ni adalah sepupu Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam. They share the same grandpa, iaitu Abdul Muttalib. So Abdul Muttalib ada anak iaitu nama Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada Abu Talib. Dan juga ada anak-anak yang lain juga. Ada anak-anak yang lain juga. Tapi anak-anak yang lain tu daripada isteri yang lain. Nah, kalau yang betul isteri yang anak dia adalah bapa Nabi, itu ada dua, iaitu Abdullah dan Abu Talib. Bapa Nabi Muhammad dan juga pakcik Nabi Muhammad yang Abu Talib, bapaknya Ali bin Abi Talib. Itu yang they share the full uncle kira kan. Tapi kalau uncle-uncle yang lain like Hamzah, like Al-Abbas, like Abu Lahab. Nah, ini semua adalah pakcik-pakcik yang mana sama datuk tapi lain nenek. Abdul Muttalib punya isteri yang lain. Nah, jadi Ja'far bin Abi Talib adalah di antara orang yang paling serupa dengan Nabi SAW dari segi karakter dan juga dari segi features. Nah, Allahumma barik. Allahumma barik. Dan dia adalah merupakan spokesperson ketika mana hijrah ke Habasyah. Pada tahun kelima daripada kenabian, di mana kaum muslimin berangkat hijrah pergi ke Habasyah dan mereka sought refuge kepada Raja Najasyi di Ethiopia, iaitu di Habasyah. Dan di sana Ja'far bin Abi Talib adalah merupakan the spokesperson untuk berdialog dengan Raja Najasyi. Pasal apa? Kenapa ada keperluan untuk berdialog dengan Raja Najasyi? Pasal ketika itu kufar Quraisy, diorang tak happy that kaum muslimin pergi seek refuge dekat negeri lain. Kira macam aib untuk orang Quraisy, di mana ada sebahagian daripada mereka yang perlu keluar untuk seek refuge tempat lain. Kira menunjukkan bahawasanya there's something wrong. There's an internal affair amongst them. Yang menunjukkan as though Quraisy ni, kalau orang Indonesia cakap apa tau? Enggak becus. Pernah dengar tak the word enggak becus? Enggak becus ni maksudnya as though dorang tak boleh nak manage orang dorang sendiri. Tak layak untuk nak, tak competent enough untuk nak manage dorang punya orang sendiri, sampai ada sebahagian dari mereka yang perlu keluar. Padahal Quraisy tu terkenal sebagai kira suku yang mulia dan seterusnya. So, kira macam you're hanging your dirty laundry at someone's backyard. Macam gitu. Macam menunjukkan aib kat orang lain lah gitu. So, Quraisy tak happy. And bila Ja'far bin Abi Talib dan kaum muslimin yang berangkat Habasyah tu, mereka sought refuge there. Nak tahu Quraisy hantar siapa untuk suruh bawa balik? Amr bin al-As. Barakallahu fiqh. Amr bin al-As yang mana pada ketika itu belum Muslim lagi. Jadi dia sebenarnya Amr bin al-As ni dengan satu lagi fulan datang ke Habasyah bawa banyak present, banyak bawa hadiah. Quraisy hantar dia as a diplomat, as an ambassador of Quraisy, pergi ke Habasyah bawa hadiah, kasih Raja Najasyi, kononnya untuk suruh orang muslimin ni balik ke Mekah semula. Jadi bila Amr bin al-As datang dengan satu lagi fulan dengan hadiah semua, cakap minta bawa balik. So Najasyi pun nak tahulah ada apa sebenarnya yang berlaku kan. Amr bin al-As ni orang yang eloquent dalam dia punya speech. Jadi dia kira nak cocok lah. Nak cocok Raja Najasyi. Raja Najasyi ni Kristian. Jadi dia nak cocok. So dia cakap kita nak bawa balik. Okey, tapi kejap, kenapa diorang datang sini kan? Kenapa diorang sought refuge? So diorang mendatangkan agama baru. Jadi Najasyi pun agama baru, agama apa? Jadi dia pun tanya.
apa yang telah dibawa oleh apa yang kalian claim sebagai Nabi terakhir. Jadi Ja'far bin Abi Talib pun explain, oh, kami adalah merupakan umat yang sebelumnya kami menyembah berhala. Kami menyembah benda-benda yang tidak dapat memberikan manfaat kepada kita, berupa bebatuan dan kekayuan, yang mana kita buat patung-patung, kita buat those idols and statues. Nah, ni ماذا؟ ها؟ ها؟ Nah, yang mana kita sebelumnya menyembah berhala, yang mana berhala tersebut tidak dapat untuk mendatangkan manfaat atau dapat mengelakkan daripada madarat. Tak dapat nak buat apa-apa. Dan kami adalah kaum yang saling berbunuh-bunuhan atas perkara yang sepele, perkara yang kecil. Kita berbunuh, kita minum, kita merompak. Bahkan di antara sign of maturity untuk youngsters pada ketika zaman jahiliah di Mekah, untuk nak prove that I'm a man, is where you're able to successfully steal without being caught. So there was a thing back then. So siapa yang dapat mencuri, tak kantoi, tak kena tangkap, tu kira power lah. Baru dia kira man lah. So, diorang cakap kita, we were in darkness. We were in total darkness. Ada yang wanita di antara kita akan berzina dengan 10, 20, 30 orang. Dia tinggal apa tau? Tinggal gantung bendera dekat luar rumah dia. So, bila dia gantung bendera kat luar rumah dia tu, means any man can come in and do sexual intercourse with her. 10 ke 20 ke berapa ke terserah. Dia gantung dia punya flag kat luar. So nanti kalau misalnya dia pregnant, dia tinggal choose lah one of siapa yang pernah consummate dia. Dia list down siapa yang ada sexual intercourse dengan dia. So nanti dia ikut suka dia nak choose siapa. So bila dia choose, dia appoint that one person lah. That one person kena be held responsible and accountable lah untuk jaga budak tu kira. Could be, the real father could be any of, one of the list of men. So, mereka cakap banyak lagi darkness yang mereka sedang tenggelam di dalamnya. Kemudian, seorang Nabi diutus di antara kita, yang mana dia mengajak kepada peribadatan Allah Azza wa Jalla. Menyembah Allah Azza wa Jalla. Dia mengajak untuk abolish all these idols and statues. Dia mengajak kita untuk berakhlakul karimah, untuk buat baik kepada kedua ibu bapa, untuk menjaga silaturahim, untuk tidak mencuri, tidak minum, tidak berzina, tidak membunuh di antara kita. Maka kita sekarang berada di dalam keadaan yang lebih baik daripada who we were before. So Najasyi pun happy dengan answer Ja'far. Dan Ja'far juga mengatakan dia mendatangkan bukan merupakan suatu agama yang baru, namun agama yang telah dibawa oleh para nabi yang terdahulu juga. Dia sebutlah Musa, Isa, apa semua. Dan dia juga diturunkan kepadanya Al-Quran. Okay, Najasyi dah happy. Amr bin As dah goyang sikit dah. Alamak, macam mana ni? Macam mana ni? Nah, pergi kat mu. Pergi nak tisu. Ni basah. Go. Nah. So, Amr bin As dah risau. Kerana sepertinya Raja Najasyi dah termakan dengan bujukan Ja'far bin Abi Talib. Kemudian, dia punya secret weapon. Dia cakap, wahai Raja yang mulia, engkau tahu tak apa yang orang-orang ni cakap tentang Isa? Knowing that Najasyi adalah seorang Kristian. So, dia sengaja cocok. Kau tahu tak diorang cakap apa pasal Isa? Jadi, Najasyi pun, okay. So, dia pun tanya, apa yang korang cakap pasal Isa? So, Ja'far bin Abi Talib pun cakap, kita beriman seperti apa yang diajarkan oleh Nabi kita.
bahawasanya Isa adalah seorang Rasul, seorang Nabi yang telah diturunkan kepadanya Al-Injil, yang menyeru kepada peribadatan kepada Allah dan bukan peribadatan kepada dirinya. Dan datang dengannya syariat, gitu gini, apa semua dia explain. Nah, so bila dia dah explain apa yang memang fahaman orang Muslim terhadap Nabi Isa AS, di mana dia adalah merupakan seorang Rasul dan bukan seorang Tuhan, Najashi, to the surprise of everybody, cakap, betul, itulah yang aku percaya. Najashi cakap macam tu. Itulah yang aku percaya juga, iaitu Isa hanyalah seorang Rasul. Even the bishops yang ada dekat situ tau, ministers, menteri, apa semua terperanjat dengan answernya Najashi. Macam, the bishops and ministers around, kira the advisors for the king, semua terperanjat yang Najashi cakap macam tu. That he actually believed as how Ja'far bin Abi Talib said. Nah, maka Najashi mengatakan kepada Amr, kembalilah engkau dengan hadiah engkau ini, sesungguhnya kaum muslimin akan tinggal di sini bersamaku dan aku akan melindungi mereka. Pulanglah engkau ke tanah Mekah. Maka kaum muslimin akhirnya berlindung di bawah naungan Raja Najashi. Dan Raja Najashi ni adalah merupakan seorang, lima dah. Pergi ambil tisu kat Umi. Ambil tisu kat Umi. Mungkin ni. Aywa, syukran. Barakallahu fiik. Baik. Jadi akhirnya Najashi ni adalah merupakan seorang yang pernah kita sebutkan sebelum ini, iaitu seorang mukhadram, di mana dia adalah seorang Muslim, dan ketika mana dia meninggal dunia, Nabi SAW solat jenazah terhadap Raja Najashi. Nabi di Madinah, Raja Najashi di Habasyah, Nabi solat jenazah secara ghaib bagi Raja Najashi kerana Nabi menganggap Raja Najashi ini sebagai seorang Muslim. Walaupun dia di tengah-tengah sebuah negara yang mana semuanya adalah Kristian yang mensyirikkan Allah, tapi Najashi adalah seorang Muslim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Limada? Is there something in his mouth yang he's trying to take out? Huh? Dia punya tangan. Dia tumbuk tembok. Okey. Khair insya-Allah. Baik. Kemudian sahabat yang selanjutnya adalah siapa? Aywa. Barakallahu fiik. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah adalah sahabat yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenainya, sami'tu dafan 'alaika baina yadayya fil jannah. Iaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan Isra' Mi'raj, beliau telah mendengar bunyi terumpahnya Bilal bin Rabah di syurga. Dengar terumpahnya Bilal bin Rabah di syurga. Ini adalah di antara al-mubasysyirin bil jannah juga. Orang yang telah diberikan kabar gembira bahawasanya dia akan masuk syurga, dijamin masuk syurga, kerana Nabi gave that glad tidings to Bilal. Nah, dan ana tahu, ana pasti yakin, masya-Allah 99.9% ana tahu yang antum semua tahu kenapa. Apa rentetan daripada sabda Nabi tadi? Iaitu Nabi bertanya, apa yang merupakan amalan engkau sehingga aku mendengar dufan alaik, bunyi terumpahmu di syurga. Kata Bilal bin Rabah, tidaklah aku mengambil wuduk kecuali aku solat 2 rakaat setelahnya. Tidaklah aku ambil wuduk kecuali aku solat 2 rakaat setelahnya. Baik. Di sini ada merupakan sebuah perbincangan di kalangan kaum muslimin,
Di mana ada sebahagian kaum muslimin yang mengatakan bahawasanya inilah dia dalil yang membolehkan kita untuk mendatangkan suatu amalan yang baru di dalam agama. Iaitu kita dapat melakukan al-muhdatsat fid din, katanya. Kita dapat mendatangkan amalan yang baru dalam agama kerana buktinya Bilal ibn Rabah sendiri, dia solat 2 rakaat setelah setiap wuduk, dan itu adalah merupakan amalan Nabi. It was amalan Bilal. Jadi macam mana Bilal boleh come up with an innovation, iaitu dia beramal dengan satu amalan yang Nabi tak pernah buat. Oh, berarti kita boleh beramal dengan amalan yang Nabi tak pernah buat juga. So katanya the standard or the benchmark, the barometer is not whether Nabi pernah buat ke Nabi tak pernah buat. Katanya mereka bukti bahawasanya kita boleh come up with an innovation is that Bilal sendiri buat amalan yang Nabi tak pernah buat. Boleh pula. So macam mana antum nak jawab syubhat ni? Nah, pastinya ada hadis lain yang menguatkan bahawasanya perintah Nabi SAW untuk tidaklah seorang mengambil wuduk kecuali dia solat 2 rakaat setelahnya. Maka baginya fadilat sekian dan sekian. Nah, itu kalau kita kuatkan daripada segi dalil qauli. Sebenarnya apa yang berlaku di sini juga, ketika Bilal bin Rabah melakukan suatu benda yang barulah katalah, yang Nabi contohlah tak pernah buat. Letaklah hadis qauli tadi tak ada pun. Perkara ini telah menjadi perkara apa? Hadis takriri. Hadis takrir adalah hadis di mana para sahabat melakukan sesuatu di depan Nabi SAW dan Nabi tidak mengingkari mereka. Berarti Nabi okey dengan perbuatan tersebut. So it was done or committed in the presence of the Prophet SAW, and he did not deny, he did not comment on it. So meaning it's okay. So mereka kata, oh kalau gitu kita pun boleh lah. What's the difference then? The difference is that para sahabat mereka melakukan suatu amalan di mana amalan tersebut dilakukan in the presence of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. You got the Prophet to determine whether or not that amal is an acceptable amal or he reject it. But for us, dengan telah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan telah terputusnya wahyu, siapa yang nak garanti untuk kita bahawasanya amalan yang kita buat tu okey ke tak okey? There's nobody who can determine it for us, who can guarantee it for us that this is okay and this is not okay. That's the difference. Sahabat, even if they, Masya Allah, they did it, but they did it in the presence of the Prophet, and the Prophet was there to actually determine whether or not this is okay or not okay. Other example, there was this imam, dia imam dekat Masjid Quba. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat. Dia solat, dia imam. Every time after dia habis sebuah surah, dia akan end with Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, baru dia Allahu akbar rukuk. For every single solat jahriyah yang ada bacaan, letaklah dia nak baca juz amma ke, dia nak baca Baqarah ke, dia nak baca apa pun surah. Dah habis je dia baca tu, dia akan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. For every surah yang dia baca, mesti dia end with Al-Ikhlas, baru dia rukuk. So para sahabat yang makmum ni komplain dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ni ada imam ni dekat Quba, every time dia solat, habis tu dia baca Al-Ikhlas dulu, baru dia rukuk. Macam mana ni? Engkau sendiri tak buat ya Rasulullah? Sahabat komplain tau. So Rasulullah tanya. Sahabat ni dibawa untuk menghadap Nabi Muhammad
Kemudian ditanya, apakah benar apa yang dikatakan oleh mereka? Kemudian sahabat tadi menjawab, ya, benar. Kenapa engkau melakukan yang sedemikian? Dia pun menjawab, kerana cintaku pada surah Al-Ikhlas. Kerana aku sangat mencintai surah Al-Ikhlas. Sebab tu, every rakaat, walaupun aku baca surah lain, aku mesti tutup dengan Al-Ikhlas dulu. Baru aku rukuk. And so, Nabi cakap, tak ada apa-apa. Okay? Cintamu pada surah Al-Ikhlas tu akan membawamu ke syurga. Nah. So, Nabi okay. Means, takrir. Takrir, di mana it was done in the presence of the Prophet and he did not comment anything on it. Tapi kita kat sini, kita tak tahu okey ke tak okey. Tak ada siapa yang boleh cakap okey ke tak okey. Ada banyak lagi contoh lain. Macam Khalid bin Walid makan dog, makan lizard in the presence of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dia makan lizard, desert lizard. Kemudian Rasul tak komen apa. Means okay. So at least ada orang yang determine whether it is okay or not okay. Tapi hari ni kita dah tak ada. And when we talk about things yang istilahnya things that cannot be introduced in the religion, we are talking about rituals and practices. Means ibadah. Okay, we're talking about rituals. We're not talking about the worldly affairs. No. Because it's different antara ibadah dengan muamalah. Antara perkara agama yang bersifat rituals, amalan, dengan apa yang bersifat duniawi. So, jangan datang dan bawa hujah yang kelakar lah. Di mana zaman Nabi orang tak pakai mikrofon, zaman Nabi orang naik unta, tak naik kereta. Ini semua sebenarnya tak valid lah. Dah bahas lama dah. Bertahun lama, beratus tahun lamanya dah. Nah, kerana itu semua perkara duniawi. Dalam perkara duniawi, Nabi bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih pandai tentang perkara agama kalian. No problem. Perkara agama tak boleh. Perkara dunia, kalau nak develop, nak evolve, tak ada masalah. Nak pakai aircon ke? Kan? We can use an aircon here. Nak pakai mikrofon ke? Nak pakai kereta ke? Nak pakai apa ke? Tak ada masalah. Pasal dia bukan perkara agama. Yang tak boleh tu cuma perkara agama. Perkara dunia, silakan be kreatif dalam apa yang kita buat. Kemudian bacakan sahabat setelah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Salim Maula Abi Huzaifah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. استقرأوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. Nah. Masya-Allah. Kemudian sabda Nabi SAW tentang 4 sahabat ini, iaitu istaqri'ul Quran min arba'. Belajarlah Al-Quran daripada 4 sahabat ini. Iaitu Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim, hamba sahaya atau hamba bebasan kepada Abu Hudzaifah. Jadi Abu Hudzaifah ni, dia ada seorang hamba bernama Salim yang mana telah dia bebaskan. Jadi sebelumnya namanya Abdun, tapi kalau dah bebaskan namanya Maula. Belajarlah daripada Salim Maula Abi Hudzaifah, belajar daripada Ubay bin Ka'ab, belajar daripada Abdullah ibn Mas'ud, dan belajar daripada Mu'adz ibn Jabal. Nah, dan juga ada seorang lain lagi yang mana dia ahli tafsir. Jadi ini adalah ahli Quran. Ahli Quran ni maksudnya dia pandai dalam bacaan, as how it was revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam masalah bacaan. Means dari segi tajwid. Bacaan bersama tajwid. Belajar daripada 4 ini. Tapi kalau tafsirnya, the exegesis, the commentary of the Quran, then sahabat yang menjadi reference adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Nah.
Jadi kalau bacaan yang 4 ni. Tafsir Abdullah bin Abbas. Kalau hadis siapa? Ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Umar, ada Anas bin Malik, ada Aisyah radhiyallahu anha. Ada sahabat-sahabat yang lain, Abdullah bin Abbas juga. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As, dan ramai daripada sahabat-sahabat yang mana daripada kalangan sigharu sahabat, mereka banyak menghafal dan meriwayatkan hadis juga. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau ni seorang muhajirin minas sabiqin al-awwalina fil Islam. Dia bukan sembarang orang. Walaupun kita macam nama dia tu samar-samar, kadang dengar kadang tak dengar kan. Tapi Ibnu Mas'ud ni adalah di antara yang pertama masuk Islam ketika zaman Mekah lagi. Dia bukan sahabat sembarang. And figure beliau adalah halus, kecil je. And his shin, okay, kaki beliau kecil, kurus. Sampaikan suatu ketika Abdullah bin Mas'ud sedang mengambil buah di atas pokok. Kemudian ada sahabat-sahabat yang mentertawakan Abdullah bin Mas'ud. Kau tengok dia ni, kira kurus nak, kesian kecil gitu. Kira macam konon to them masculinity is muscular, besar, gagah perkasa. Jadi diorang ketawakan kakinya Abdullah bin Mas'ud, yang mana dia tengah tergantung kat atas pokok, tengah ambil buah lah. Jadi Nabi SAW pun datang. Ada apa? Kan? So bila Nabi datang, tanya ada apa, baru diorang macam bilang, alamak, kita dah buat apa baru diorang macam tersadar yang they committed something wrong. Tak ada ya Rasulullah, ni tengok ni kan. So you don't expect the Prophet to come and join the laughter, of course. Tiba-tiba Rasul cakap, ini janganlah kalian memperlekehkan, memperkecilkan, do not belittle kaki ni, kerana kaki ni kaki yang mulia, yang lebih berat daripada sekian dan sekian. Fadilat kaki ni. Si Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi apa yang nak sebut tentang Abdullah bin Mas'ud ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahawasanya secara khusus lagi, jikalau kamu semua hendak membaca Al-Quran sebagaimana diturunkannya Al-Quran, maka bacalah dengan bacaannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. To get such recognition, from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that he said, if you want to recite it as how it was revealed to me by Archangel Jibril, yang sama, exactly the same, baca dengan bacaannya Abdullah bin Mas'ud. So it was reported that, for example, see, this is the beauty of Quran. This is the beauty of Quran. Dalam dalam ayat berkenaan dengan zakat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Pernah suatu ketika, ni zaman telah berlalu setelah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud sedang duduk-duduk dan terdengar ada seorang yang membaca Al-Quran. Kemudian dia baca, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Dia baca gitu tau. Terus Abdullah bin Mas'ud tegur, tak, bukan beginilah cara membaca sebagaimana yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan gitu cara bacanya. That is not how it was revealed, kata dia. Yang cara dibaca adalah, di sini ada gunnah, innama
this is 2 harakat. Innamas sadaqatu lil fuqara. Di sini ada mad wajib muttasil. Yang nama sekarang mad wajib muttasil lah. Itu 5 harakat. Ketika mana mad bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Jadi dia kata you must lengthen that fuqara. You cannot just be fuqara wal masakin. Kalau if you were to read Arabic language, like in books, texts, magazines, maka cara bacaan of course lil fuqara wal masakin. Baca tak ada, tak ada mad, tak ada gunnah, tak ada qalqala, tak ada izhar, idgham, iqlab, semua tak ada. Namun Al-Quran ni bukan hanya bahasa Arab, tetapi Al-Quran adalah Al-Lughatul Arabiyyah wa Tajwid. Quran adalah bahasa Arab dan tajwid. Kalau antum belajar hadis, baca kitab, tafsir, apa, tu semua bahasa Arab sahaja. Even hadis. Baca hadis tak perlu tajwid. Ana pernah suatu ketika ada satu hamba Allah, dia baru jinak-jinak nak belajar lah kan. So initially dia thought that baca hadis pun nak kena pakai tajwid. So dia pun bacalah. Kan. Misalnya contoh hadis, innamal a'malu binniyat, contoh. Dia baca gitu. Kan kita baca innamal a'malu binniyat. For verily deeds are based upon intentions. Dia baca dengan tajwid sekali. So Ana pun cakap tajwid hanya diperlukan untuk Al-Quran sahaja. Selain Al-Quran tak ada tajwid. It's just Arabic. But Quran is Arabic plus tajwid. Jadi dia tegur. Dia cakap bukan itu cara dibacanya, tapi lil fuqara. Panjang. Dia cakap begini yang aku dengar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Mas'ud juga di dalam sebuah hadis yang lain menyebutkan dan mengajarkan kepada kita tata cara mempelajari Al-Quran. Ramai dari kita belum pelajari Al-Quran hastily. Kita belajar kelang kabut. Kita nak cepat baca, like kalau boleh overnight. Buktinya apa tau? Buktinya bila dia merasa dia merangkak, dia merasa susah, lidah tu macam liat sangat nak baca kan, give up. Macam dah lah, tak nak belajar lah, susah sangat. Baca-baca asyik kena tegur, baca-baca asyik kena tegur kan. Tak terima. Itu berarti you want instant, you want express. Tak boleh, it's not overnight. And also the understanding of the Quran is not something done overnight too. Kerana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis di mana dia mengatakan, dahulu ketika kami mempelajari Al-Quran, kan yatakhawwaluna bil mau'izah. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberi kita mau'izah ni, pengajaran selang-seli. Dan bila mana datang kepada Al-Quran, la natajawaz 10 ayat. Kita tidak akan melebihi 10 ayat. Di mana kita akan mendengarkan 10 ayat tersebut, membaca 10 ayat tersebut, mentadabburkan 10 ayat tersebut, mengamalkan 10 ayat tersebut, menghafalkan 10 ayat tersebut, baru kemudian kita move on to 10 ayat berikutnya. Sedikit demi sedikit. Bukan kelang kabut. Bukan baca nak baca banyak, bukan hafal nak hafal habiskan cepat. Tak. Para sahabat 10, 10, 10. Sampai dia dah dengar, dia dah baca, dia dah faham, dia dah amalkan dan dia dah hafal 5 perkara ni, baru dia move on 10 ayat berikutnya. Itu cara para sahabat dan itu cara bagaimana Nabi mendidik para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Naam. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah radhiyallahu anha,
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. Nah, pastinya tidak ketinggalan Ummuna Aisyah radhiyallahu anhuma. Okay, Aisyah binti Abi Bakar. Jadi kita cakap radhiyallahu anhuma untuk musanna, dual. For dual pronoun. Nah, Aisyah binti Abi Bakar, dia dan ayahnya. Berkenaan dengan Aisyah radhiyallahu anha, fadla Aisyah ala sairin nisa'i ka fadli thariri ala sairi ta'am. Betul hadisnya? Iaitu kelebihan atau keutamaan Aisyah atas wanita yang lain adalah sebagaimana keutamaannya al-tharid ala sairi ta'am, di atas segala makanan yang lain. Apa tu tharid? Tharid tu kira kalau macam istilah kita ni macam bubur lambuk lah kira. Dia tharid ni adalah dia macam kuah dan ada daging dan ada cebisan roti. So masa zaman ketika itu adalah makanan yang paling luxurious dan makanan yang paling sedap. Because at that point of time they were not given the privilege and the luxury to always have fancy food. Tak macam antum semua. Nah, kan? Makan pun boleh buat vlog. Siap boleh recommend. Jom ikut aku. Kan? Pergi situ, pergi sini, macam-macam. Zaman tu, sampaikan apa tahu? Zaman sekarang macam because you're sport for choices, sampai you do not really appreciate the food anymore. So all food macam, because it's easily accessible and it's affordable, InsyaAllah, of course some ada yang mahal, cumanya dia punya syok dia tu tak sama macam bayangkan orang susah dapat makanan yang sedap. Ya, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tidur. Pergi kat Umi. Nah, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin tidaklah dalam keadaan yang berfoya-foya, luxury, tak. Iaitu kehidupan dalam keadaan yang sederhana sahaja. Sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang berhari-hari dapur tak berasap. Dapur tak berasap. Yang ada hanyalah kurma dan air je dekat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapur tak berasap tau, meaning fire tu kan kayu api untuk masak tu. Dapur tak berasap, tak ada asap yang keluar from the chimney pun. Yang ada cuma kurma dengan air. Tu je. Dan sampai juga suatu ketika di mana Nabi SAW keluar dan bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, kita ada apa kat rumah?" Aisyah kata, "Kita tak ada apa-apa lah dekat rumah, ya Rasulullah." Dan Rasul pun bersabda, "Kalau gitu aku puasa je lah. Might as well puasa." Sebab tu kalau puasa fardu ni, kita nak kena build intention the night before. Anytime before sahur. Atau if you wake up for sahur means it's already understood that you intended to fast. The moment you wake up for sahur, it's already understood that awak nak puasa. Atau you already build the intention the night before that awak nak puasa wajib. Puasa wajib ni bukan kata Ramadan je. Boleh jadi Ramadan, boleh jadi qada, boleh jadi nazar. And puasa wajib tak boleh batalkan. Nak kena puasa all through sampai habis maghrib. Tapi kalau puasa sunat, kita boleh untuk berniat di siang hari. Meaning, awak lepas fajar dan lepas baca Quran, dah duduk, tunggu sampai waktu syuruk, solat, kemudian awak tidur lah, contoh kan, awak tidur. Awak tidur bangun-bangun pukul 12, pukul 12 lah letak. Pukul 12, maghrib tinggal 7 jam je. Kan?
might as well puasa. Puasa sunat boleh. Dan dalam mazhab Syafi'i, dia punya cut off time is before noon. Cut off time dalam mazhab Syafi'i. So before noon, awak boleh puasa. Kira macam apa yang Nabi buat. Kalau gitu aku puasa je lah. And also provided that awak tak makan, tak minum lah. Jangan pagi dah makan, dah minum, dah prata, kemudian nak puasa lah. Kan? Provider awak belum makan, belum minum, lepas tu awak just might as well puasa lah. Boleh. Nah, dalam mazhab Syafi'i, cut off time dia before noon. Khalas. Nah. Akid? Nah. So, apa yang nak dijadikan cerita ni? Zaman tersebut, mereka tidak hidup dalam luxury. Nah. Jadi bila mana Nabi SAW memberikan perumpamaan bahawasanya fadla Aisyah ala sa'irin nisa ka fadli tharid ala sa'ir at-ta'am, keutamaan or the virtues of Aisyah upon other women nisa, adalah seperti mana kelebihannya makanan tadi tu, daging, roti tadi dalam kuah atas segala makanan yang ada. Di mana makanan tu adalah makanan favorite Nabi SAW dan makanan yang paling kira mewah dan paling sedap. Which now brings us the discussion. Discussion dia ni, siapakah lebih afdal? Ada ada Aisyah, ada Khadijah, dan ada Fatimah. Isteri Nabi di akhir hayat, isteri Nabi di awal kehidupan, dan Fatimah, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ulama membahas Khadijah berada di awal Islam, menjadi tulang belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and went through hardships yang mana Aisyah tak pernah nampak pun ketika itu. And dia berhabisan harta dia untuk Islam. Ulama lain cakap Aisyah berada di penghujung kehidupan Nabi dan melakukan pengorbanan dari segi menyebarkan ilmu dengan kecerdasannya, mengajar, bahkan para sahabat belajar daripada Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang Khadijah tak buat? Fatimah, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dari kecil telah melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayahnya solat di depan Kaabah, orang kufar Quraisy datang dan mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletakkan salal jazur di belakang Nabi, meletakkan usus unta, intestine of the camel, atas Nabi ketika Nabi sujud, sampai Nabi tak boleh bangun. Dia datang, little Fatimah, melindungi Nabi dan marah orang-orang Quraisy ni. Apa yang bapa aku buat salah dekat korang sampai korang buat dia sampai sebegini? She questioned them. Apa salah bapa aku sampai korang buat macam gini? Dan dia adalah Ahlul Bait, nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasab baginda. Darah daging baginda berada di dalam Fatimah, di mana darah daging tersebut tidak ada dalam Aisyah dan Khadijah. Darah Nabi mengalir dalam Fatimah. So macam mana? Boleh ke be certain on siapa yang more virtuous over the other? So the discussion panjang sebenarnya. Okay, Ana try to sum up.
Ana try to sum it up. Sebelum Ana meninggal dunia, mana tahu kejap lagi meninggal, let me just cakap Al-Azhar yang insya-Allah pendapat yang kira paling tepat dan paling dekat kepada as-shawab, walaupun still open for discussion, adalah Aisyah yang paling mulia di antara semua. Okay? I know that ada banyak hadis, banyak dalil yang menunjukkan tentang fadilah kesemua mereka. Namun let's break it down. So ana dah cakap dulu. Nah, okay, Aisyah yang paling afdal based on Al-Azhar, yang paling kira macam paling clear lah. For many reasons. Nah. For many reasons. Khadijah radhiyallahu anha adalah merupakan isteri Nabi, yang mana Khadijah melamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul? Khadijah yang melamar Nabi. Dan Nabi menerima lamaran tersebut. It's good. Nah. Namun Aisyah adalah pilihan siapa? Pilihan Allah Azza wa Jalla. Allah yang menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi Aisyah. Perintah untuk bernikah dengan Aisyah adalah perintah. It was a command from Allah Azza wa Jalla. So it was not even human choice from the Lord, the Creator of the universe, yang suruh Nabi SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha. And of course kita dapat lihat bagaimana contribution of Aisyah, di mana dia adalah seorang yang bijaksana, wise, dia belajar dan dia ajar. Bahkan sahabat semua belajar daripada Aisyah radhiyallahu anha. Of course dari belakang hijab. Macam gini, belakang sitar gini kan. Sahabat belajar, Aisyah ajar. Para sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang baru kita baca tadi, itu menunjukkan bahawasanya dia adalah the best amongst all women. Ibn Hazm di dalam menjelaskan kalimat ni, dan dalam combining with other hadith, di mana ada hadith lain yang menyebutkan sayyidatu nisa'i ahlil jannah arba'ah. Sayyidat, iaitu pemimpin wanita dari kalangan ahli syurga ada 4. Siapa? Khadijah, Fatimah, Maryam dan Asia. 4 ni. Sayyidat ahlil jannah. Nampak bagus tak? Nampak power kan? Like pemimpin wanita ahli syurga 4. Khadijah, Fatimah, Asia dan Maryam. Asia isterinya Firaun dan Maryam ibunya Isa. Kemudian kan tak disebut nama Aisyah. Bukankah itu menunjukkan yang 4 ni bahkan lebih bagus daripada Aisyah? Macam gitu ke? Of course kalau kita layman, kita faham macam gitu lah. Oh, since nama Aisyah tak sebut, Aisyah kalah. Even dengan Maryam dengan Asia pun kalah. Jangan kata dengan Khadijah dengan Fatimah. Dengan Maryam dengan Asia pun kalah. Pasal tak disebutkannya nama Aisyah. The reverse card, kalau main Uno kita reverse. Nah, kita cakap bahkan kerana tak disebutnya Aisyah, menunjukkan yang dia tu not even on the same level as 4 tadi. She's even more than the 4. Kira tak on par untuk nak dibandingkan dengan yang 4 tu pun. And Ibn Hazm menjelaskan dengan sebuah penjelasan yang Ana suka dengan penjelasan ni. Dia kata apa tau? Antum dengar ni. Betul, yang keempat tu adalah sayyidat, pemimpin wanita ahli syurga. Tetapi
pemimpin atau ketua tidak menunjukkan kemuliaan. Does not necessarily means itu adalah merupakan kemuliaan. Yes, it is a syaraf. It is something yang wow. Pemimpin wanita ahli syurga. Tetapi tidak menunjukkan bahawasanya they are any better. Why? Because dengar ni, berapa ramai pemimpin yang ada hari ini sedangkan mereka adalah lesser than the people yang mereka pimpin. Betul tak? Ada ramai tak rakyat yang lebih mulia, lebih afdal, lebih bagus daripada pemimpin? Ada tak? Ada. Contohnya para ulama-ulama misalnya kan. Orang-orang soleh. When you're the leader, you're the president, you're the prime minister, does not necessarily means that you're any better than some of the people of the community. Betul? They could just be pious people, knowledgeable people, scholars and academicians, wah kata. But it's just that dorang tak jadi leader lah. So tadi hadis yang sebutkan tentang 4 tadi, kalau tak sebut Aisyah pun, it does not matter. Because she is more than that. The fact that she was not mentioned means she was either lower than them or even higher than them. Which other hadis complement, iaitu kelebihan Aisyah atas semua wanita. Nampak? Semua wanita. Berarti inclusive of yang 4 tadi. Faham? Dapat Tapi of course subject to discussion. Ada yang khilaf lah, of course. Macam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, dan para ulama khilaf. Ada yang mengatakan Khadijah lebih afdal dari Aisyah. Ada yang mengatakan Aisyah lebih afdal daripada Khadijah. Pasal apa tau? Pasal Nabi ni SAW masih sebut Khadijah je. Khadijah dah meninggal kan? In the presence of Aisyah tau, Nabi asyik sebut Khadijah je. Khadijah tu macam gini, Khadijah tu macam gitu tau. Sampai Aisyah cakap, mind her, don't mind her. This is the jealousy of wanita. You never know. Okay, diorang punya jealousy ni, envious of others ni dahsyat. Begitu tinggi. Nabi punya sebut tentang Khadijah, sampai Aisyah cakap, yang si tua yang dah mati tu pun asyik nak sebut-sebut je lagi. Macam gitu. Because Khadijah was like more matured than the Prophet SAW, right? And she passed on. But then Rasul asyik sebut tentang, complimented and praised her dedications and sacrifices for the deen. So Aisyah terhadap Khadijah yang dah meninggal pun jealous. Nah, lagi yang hidup masa tu. Kan? Sampaikan Aisyah punya jealous ni, ada suatu ketika Nabi sedang turn Nabi untuk berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba ada salah satu isteri lain hantar lauk pergi ke rumah Nabi, yang mana Nabi turn dekat rumah Aisyah lah. So hantar ke rumahnya Aisyah. Dia tak happy. Pada dia macam, dia punya turn lah. Kenapa nak kena hantar-hantar lauk ni semua? Kan? You just wait for your turn lah. You just wait for your turn lah. So, it was reported that she actually threw and smashed the plate. Pecah. Berkecai. And then Nabi SAW cakap dengan sahabat yang ada ketika itu, itulah mak korang. Dia kan kira ummahatul mu'minin kan, mother of the believers. Inilah mak korang, mother of the believers. Macam gitu je lah. Tapi Nabi tak marah. Nah. So she was envious, right? So she's the best. Of course there's khilaf. Ada yang cakap Khadijah, ada yang cakap Aisyah. Dan ada yang kemudian cakap Fatimah dengan Aisyah, siapa yang lebih afdal. Jadi yang tadi Ibn Qayyim sebut, ada yang cakap Khadijah, ada yang cakap Aisyah, dan yang ketiga adalah at-tawakkuf, iaitu just diam
Tak payah tanya this kind of questions. Siapa lagi afdal, siapa lagi afdal, siapa lagi bagus. You do not need to ask this kind of controversial questions. Just take it as semua bagus, semua afdal. Macam itu je. Okay? So, al-zahir, al-zahir dan al-aqrab ila sawab, yang paling dekat dengan kebaikan dan kebenaran, insya-Allah adalah Aisyah yang paling afdal. Berdasarkan penyebutan 4 tadi adalah sebagai sayyidat, pemimpin dan ketua. Nah, does not mean that tak ada yang lebih mulia dari mereka. Walaupun mereka adalah ketua. Pasal kita nampak hari ni, ada orang ketua tapi mereka memimpin orang yang lebih mulia dari mereka. Nah, just that orang-orang yang dipimpin tu tak nak jadi ketua. No? Atau tak tertulis untuk nak jadi ketua. Diorang just rather being led pasal diorang tak nak hold up to that responsibility and accountability misalnya. Nak kena tanggungjawab depan Tuhan besok tentang rakyat. Nah, biarlah siapa yang nak cari asyada, siapa yang nak cari kepemimpinan, biarlah dia dengan kepemimpinan dia. Ada orang memang tak nak. Macam contoh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Pernah suatu ketika Uthman bin Affan hendak melantik dia untuk menjadi governor di sebuah tempat, menjadi amir, pemimpin. Okey? Governor. Abdullah bin Umar kata, "As'aluka billah alla tuwalliyani." I seek of you by the name of Allah, jangan appoint me to be a governor or a leader of any region. Aku tak nak. Okay, pasal Abdullah bin Umar, dia lebih suka sibukkan diri dengan belajar. Dengan belajar, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu dan beramal saleh. Sebab tu Nabi SAW sebut, Inna Abdullah bin Umar rajulun saleh. Kata Nabi dalam hadis. Sungguhnya Abdullah bin Umar adalah seorang lelaki yang saleh. Kata Nabi dalam hadis yang sebelum-sebelum ni. Jadi Uthman bin Affan kata apa? Okay, fine. Aku tak appoint kau, tapi let this be our secret. Okay, jangan kau pergi bagi tahu orang lain yang aku dah appoint kau tapi kau tak nak. Lepas tu aku terpaksa untuk tak appoint. Kau jangan share dengan orang lain. Pasal apa? Kalau semua sahabat buat macam mana apa yang kau buat, habislah aku. Habis korang nak biar aku jadi khalifah, seorang-seorang tu kotang-kanting, ngurus rakyat ni semua. Habis korang sahabat semua tak nak tolong aku. Semua asyik tak nak. No? So to be fair to him, dia cakap, kau jangan bagi tahu orang lain. Sahabat-sahabat yang lain at that point of time. So sahabat yang lain, bila kena appoint, diorang just terima lah. Uthman bin Affan suruh kan, khalifah suruh. Diorang tak tahu Abdullah bin Umar, sebenarnya dia dah tai chi dah. Dia dah tai chi, dia tak nak. Uthman dah pesan, jangan bagi tahu yang lain. Tak ada siap. Kira. Nanti semua orang tak nak. Semua orang tak nak pegang amanah. Tak nak pegang jawatan. Nah, terus, hadis selanjutnya. Iqra. Nah. Sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكوا في وادي الأنصار ولولا الهجرة لكنت وأن من الأنصار. نعم. Okay, لو كان الأنصار سلكوا واديا لسلكت واديا. نعم. لولا الهجرة لكنت من الأنصار, kata Nabi SAW. Nabi punya begitu kagum dengan orang Ansar ni, iaitu orang-orang ahli Madinah dari kalangan Aus dan Khazraj. Antum tahu tak Aus dan Khazraj ni asalnya dari mana? Suku Aus dan suku Khazraj. Mereka ni asal daripada Yaman juga. Jadi bila cerita yang tentang cerita yang kita pernah cerita tentang ketika Siti Hajar dan Ismail jumpa Zamzam, kemudian ada dua suku yang datang. Siapa ingat suku tu? Apa dua suku daripada Yaman yang datang kemudian menetap di Mekah bersama Siti Hajar dan Ismail? Yang pertama ada Jurhum. Yang kedua Bani Khuza'ah. Satu Jurhum, satu Khuza'ah. So dua tribe ni menetap dekat Mekah. As how ada dua tribe iaitu Aus dan Khazraj pergi ke Madinah.
Diorang tak stay kat Mekah, tapi diorang menetap dekat Madinah pula. Jadi dua suku ni adalah dari Yaman juga. Asalnya, Aus dan Khazraj. Jadi orang Ansar ni yang mana terdiri daripada Aus dan Khazraj, Nabi SAW telah mempersaudarakan mereka. Dan setelah mempersaudarakan Aus dan Khazraj, Nabi juga mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Means the Makkans and the Medinians. Nah, so persaudaraan tu ada antara Aus dan Khazraj, and makes them the flag of Ansar, and then Muhajirin and Ansar in general. Means flag of Muhajirin and flag of Ansar, brothers. And also Nabi go down to the detail of mempersaudarakan antara dua individu. One Muhajirin, one Ansar. Macam Abu Ayyub Al-Ansari dengan Salman Al-Farisi contohnya. Macam Abdul Rahman bin Auf dengan ada sahabat lagi lain. Ada a few of them yang Nabi mempersaudarakan. Dan mempersaudarakan kira ni macam adik-beradik lah. Bukan kata kawan lagi. Tapi the word mempersaudarakan adalah bagaikan mereka adik-beradik. Adik-beradik dalam Islam, Masya Allah. Maka orang Ansar ni adalah orang-orang yang Allahumma barik. Kalau nak sebut tentang kebaikan mereka terlalu banyak. Kalau antum ingat kemarin tentang Perang Badar, anda ada sebut, ingat tak? Yang mana Nabi cakap, orang-orang Ansar ni dah berjanji untuk nak melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Madinah sahaja. Tetapi bila mana mereka di Badar, itu sudah di luar Madinah. Jadi untuk orang Muhajirin, orang Mekah, berperang dengan Nabi dalam Perang Badar, itu Nabi understand. Nabi faham, orang Muhajirin pastinya, come on, they already left their country. You do not need to question their sacrifices anymore. They left Makkah, they left their property and everything, datang kepada Nabi, left their father, siblings, apa semua, datang kepada Nabi. So bila berlaku Perang Badar, Nabi tahu the allegiance of the Muhajirin. Namun orang Ansar, Nabi cakap kepada mereka, wahai kaum Ansar, aku faham bahawasanya dalam Bai'atul Aqabah, ketika kalian melakukan the pledge of Aqabah, adalah kalian akan melindungi aku seperti mana kalian melindungi anak kalian sendiri dan keluarga kalian sendiri, dan itu adalah di Madinah. Namun sekarang ini di luar Madinah, di Badr, about 150 kilometers away from Madinah. So I understand kalau korang tak ikut perang. Nabi cakap gitu dekat Ansar. To which, of course, the Ansar replied, la ya Rasulullah, bahkan kami akan ikut berperang bersama kamu. And that's where the 313 versus 1000 of Makan Quraisy in the Battle of Badr, which occurred in the second year of Hijrah. Nah, jadi orang Ansar, di antara satu kebaikan dorang yang ana kira paling takjub, paling kagum, kira pada ana itu adalah di antara pengorbanan mereka yang paling besar. Di antara pengorbanan yang banyak, ini adalah pengorbanan yang paling besar. Ini menurut ana. Ketika Nabi SAW telah meninggal dunia, negara itu negara siapa? Madinah tu. Milik orang Ansar, betul? They were the locals, right? Mereka adalah orang Ansar dan negara itu negara mereka. Nah, the Muhajirin were refugees. Who were they? They were refugees. Datang menumpang dekat negara orang. Betul tak? Diorang, saving their life from getting killed in Makkah. So diorang pergi Madinah as refugees. And then orang Ansar open with, Masya Allah, they welcome them with open arms. Betul? Okay. So imagine orang Rohingya datang Singapore. Boleh imagine? Orang Rohingya datang Singapore. So bila Nabi dah meninggal, sallallahu alaihi wasallam, orang Ansar ni, before Islam, the leadership was under the hand of their people. Now, their people. Sa'ad bin Mu'adh adalah ketua Aus misalnya, ketua Khazraj. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul yang sepatutnya menjadi the king of Madinah. So bila Nabi dah meninggal, patut siapa yang jadi leader? Orang Ansar lah. It's their country, they are the locals, and before even kira so-called the name of Muhammad and Islam,
Orang Muhajirin Mekah ni semua kat Mekah, diorang kat Madinah, diorang ada diorang punya leadership and king and what not. Jadi so bila Nabi dah meninggal sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berkumpul di sebuah taman yang bernama Saqifah Bani Sa'idah to appoint a leader amongst them untuk become the khalifah after Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It makes sense. It's their country, their people, and they were the leaders before, and all these are just refugees, the Muhajirin yani. I mean, you should not have much say. Tapi tiba-tiba bila mana mereka sedang bermusyawarah, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma datang dan mengatakan kepada mereka, wahai Ansar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya ketua itu mestilah dari Quraisy. Ketua mesti dari Quraisy. As how Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was from Quraisy, and so the Khalifah who comes after must be of Quraisy descendant. Macam gitu je. Modalnya apa? Nabi cakap. Nabi tak ada pun. Kira kalau nak argue pun, aku tak dengar pun Nabi cakap. They can argue. Tapi Abu Bakar Umar cakap, Khalifah mesti dari Quraisy. Dan Abu Bakar cakap, minnal umara wa minkumul wuzara. Daripada kalangan kami adalah the leaders, the amir. And daripada kalangan kalian adalah the ministers. Yes, we will appoint you as ministers. But the umara, the full leadership must be in the hand of Quraisy. And Ansar being Ansar, Masya Allah, Tabarakallah, sami'na wa ta'na. We hear and we obey. Come on, imagine you Singapore, orang Rohingya datang, leadership needs to be in our hand. Okay lah, you become the president, you become the prime minister. Ni senang-senang gitu ke? Awak boleh terima? Ha? Ada leadership of Islam no ada. Kalau iman yang memang tertanam di dalam sanubari dan jiwa kita, of course, kita know hal sami'na wa ta'na, betul? But still, there would still be macam, macam politically macam, kan? I mean, regardless of their origin lah, could be a Syrian, could be a Palestinian misalnya, could be anybody, come here, refugee, and then they say, oh, it was the amanah of the Prophet that Khalifah must be in our hand. Would you just give up macam gitu je? Easily? Mesti you argue dulu. Sila-sila perang dia. Muhajirin dan Ansar bergaduh. Angkat pedang. Tapi Ansar give in macam gitu je. And so, they say, Abu Bakar said, okay, since we all agreed, come, let us bay'at Umar bin Khattab. Abu Bakar cakap. To which Abu Umar said, la, no. In fact, we're gonna bay'at you. Okay, we're gonna pledge our allegiance to you, ya Abu Bakar. So Umar started with the bay'at, followed by everybody else. And it took them 3 days to finish the bay'at. Pledging the allegiance, Abu Bakar as the Khalifah. Because they took it seriously. Ini bukan perkara main-main. Okay, Khalifah Abu Bakar dah gitu je. Tak. Bila dorang datang, dorang bay'at right hand dengan right hand dengan right hand, kira macam I will fight with you until the end of my life and I will listen to you. Nah, apa kau cakap aku ikut. Kira bukan main-main macam okay lah gitu je, tak. Dorang kira macam betul-betul serius when it comes to bay'at. Sebab tu bay'atul Aqabah dekat Mekah tu, bila orang-orang Madinah menjanjikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, why don't you come to Madinah and we will protect you? Like how we protect our own family. Awak tahu siapa datang to check? Pak cik Nabi SAW, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, who was a non-Muslim back then, he was not even a Muslim yet. Dia datang dekat Bai'atul Aqabah, dia cakap dengan orang-orang Ansar, korang ni biar betul. Korang cakap jangan sembarang. Korang betul ni nak melindungi dia ni, as how you protect your own family. Pasal, if you think you can't or you won't, I as the uncle will protect him in Mecca. He was a non-Muslim. Masa tu Abu Talib dah meninggal. Aku pakcik dia. Aku akan jaga dia. Korang ni betul ni pasal dia nak lepaskan nephew dia dekat orang-orang foreigner, strangers yang nak bawa balik Nabi pergi Madinah kira kan. Kau datang hijrah kat kita. Ajak Muslimin datang hijrah kat kita. Gitu-gitu je. Orang Ansar. Bukan orang seek refuge dekat negara dorang. Dorang minta refugees datang.
korang datang kat kita, orang Ansar. Sebab tu Nabi cakap, kalau mereka melintasi sebuah wadi, aku akan ikut orang Ansar. Dan kalau tidak kerana hijrah, if it was not for I was, being born in Makkah, I would have chose to be an Ansari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, for the virtue of being an Ansari person. Allahumma barik. Allahumma barik. Nah, following that, ada berapa lagi? Ya. Oh, masih ada few. Ansar, ada Sa'ad bin Mu'adh. Oh, ada satu lagi dalil tentang Ansar. Al-Ansar la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq, faman ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Allah. Tidak ada orang yang mencintai orang Ansar kecuali orang mukmin, dan tidak ada yang membenci orang Ansar kecuali orang tu ialah orang munafik. So Ansar ni kira lovable lah. Kalau siapa love Ansar, dia adalah mukmin sejati. Tapi kalau dia benci Ansar, means dia orang munafik. Tak ada benda lain dah. Nah, siapa yang mencintai mereka, maka Allah mencintainya. Dan siapa yang membenci mereka, maka Allah membencinya. Nah, okey, kita habiskan ni lagi sikit je. Nah, kemudian Sa'ad bin Mu'adh, di mana ihtazal arshu limauti Sa'ad bin Mu'adh. Sa'ad bin Mu'adh adalah di antara ketua Ansar, di mana di dalam peperangan Khandaq, or the Battle of Trench, Battle of Khandaq, atau dinamakan juga dengan peperangan Al-Ahzab. Dia ada dua nama, perang Khandaq atau perang Ahzab, di mana kufar Quraisy datang dengan sekutu mereka, dengan Bani Ghatafan dan banyak lagi yang lain. 12,000 datang serang Madinah, nak kill the Muslims once and for all. Itu yang cerita tentang Salman Al-Farisi gave an opinion to dig a trench around Madinah, as how they did it in Persia. So they were covered by Gunung Uhud from the north, and then Rocky Mountains from the west and from the south, and so yang exposed adalah from the west. Sebab tu diorang dig a trench by the west of Madinah. Kira trench dia dekat sini. Madinah dekat sini, Gunung Uhud sini ada spiky Rocky Mountain, sini pun ada mountain. Jadi yang expose sebenarnya dekat sini je. So kufar Quraisy dari Mekah, from the south, they come and attack from here. Salman Al-Farisi cakap, dig a trench so that the enemy cannot enter Madinah. Nah, so Sa'ad bin Mu'adh ni, dia dalam peperangan ni dia terkena panah. Dia terkena arrow. Dan bila dia terkena arrow, dia injured. And arrow tu kira ada racun. Nah, ada racun. Bahkan the detail of the story ini yang Ana pernah recall masa Ana baca cerita ni, mungkin masa tu Ana 11 tahun, 12 tahun. Nah, di mana mak dia sebenarnya pesan dia untuk pakai baju besi, pakai armor. Kemudian dia macam ambil indah tak indah tau, macam ala tak yalah. And then mak dia pesan pakai armor tu. So dia pun pakai di sebahagian, dan dia tidak pakai pada sebahagian yang lain. Something around that line. Dan bila dia pergi perang, arrow tu kena betul-betul tempat yang dia tak pakai armor tu. Yang mak dia pesan suruh pakai, dia tak nak pakai tu. So he was hit by an arrow. Kan? Sebab tu mak-mak kalau cakap dengar. Nah. Mak-mak kalau cakap dengar je. Jangan argue, dengar je. Sami'na wa ta'na. Selagi mana bukan maksiat, sami'na wa ta'na. Okay, awak tak tahu, awak mungkin tak ada chance pun untuk nak fulfill their commands besok hari bila mereka dah meninggal. Jadi bila mana mereka masih hidup tu, apa command just buat je. Okay, tak logik ke buat je. Nah, kalau benda tak logik kan, misalnya, and awak just buat, lepas tu benda tu jadi cock up, benda tu rosak kan misalnya. Habis mak tanya, macam mana benda ni rosak? Habis mak suruh. Gitu je lah. So orang just dengar cakap je, orang tak argue dengan mak. Orang just, apa mak suruh orang buat. I never question it. So benda tu, betul ke tak betul ke, yang penting awak buat. Kan? Nah. Of course, if you want to give a second opinion, yang mana opinion tersebut adalah dengan beradab, berakhlak, dan benda yang memang memudaratkan kalau betul awak buat, then janganlah. Kan? So, bila mana beliau kena arrow tu, dah injured, kemudian antum semua tahu, setelah peperangan Ahzab,
Nabi SAW disuruh oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk menyerang Bani Quraidah. Kerana Bani Quraidah ni telah broken the treaty, di mana mereka telah menyerang kaum muslimin dari belakang, musuh dalam selimut dalam peperangan Khandaq. Maka berangkatlah Nabi dan kaum muslimin pergi ke Bani Quraidah untuk menyerang Bani Quraidah. Bila sampai sana, perang, akhirnya Bani Quraidah kalah. Yang lelaki semua dah ditawan, yang wanita dan anak kecil pun semua dah ditawan dah. Jadi mereka pun meminta rahmat. Minta rahmatlah. Okeylah, kasih rahmatlah kepada kami. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, fine, aku tak akan menghukum atau aku tak akan give the judgment. Nah, tapi yang kasih judgment adalah Sa'ad bin Mu'adh. Nah, so they were happy. They were happy because Sa'ad bin Mu'adh ni ada good ties with Bani Quraidah. Sa'ad bin Mu'adh adalah Ansari, ketua Ansar. Nah, dan mereka tahu Sa'ad bin Mu'adh adalah sangat baik dengan orang-orang Yahudi, Bani Quraidah. Jadi mereka happy. So, bila Sa'ad bin Mu'adh yang akan beri judgment, apa sentence yang sepatutnya untuk the crime yang mereka committed, the crime in that war of crime, mereka sangkakan that Sa'ad bin Mu'adh akan go lenient with them. Kemudian Sa'ad bin Mu'adh mengatakan, I will judge you based on your kitab, which is Torah. Not even like Quran, based on your kitab, Torah. Which was what? The men were to be beheaded. Now, and the women and children were to be taken as prisoners of war. Nah, so diorang pun terperanjat. Nah, diorang sini terperanjat. And so it happened. Antum baca sendirilah. Anak tak nak go into details. Nanti ada orang cut short kat situ je part tu kan. Nah, cakap anak ajar meripik pula nanti. Nah. Nah. And they thought that he'll just go lenient on them because they had good ties with Sa'ad bin Mu'adh. So lepas kejadian tu, after he sentenced them, judge them and all, selang beberapa waktu kemudian Sa'ad bin Mu'adh meninggal dunia. Radhiyallahu anhu. And he was a noble person, a noble man. And dengan meninggalnya dia, ihtazzal arsh. Singgah sana Allah, the arsh of Allah, the throne of Allah, sampai tremble with the passing on of Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu. Naam. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian kita ada tentang Hasan. Kita ada Khalid bin Walid. Ubay bin Ka'ab. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Apa yang berlaku di sini adalah di mana Ubay radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, Allah memerintahkan aku untuk membacakan surah Al-Bayyinah ni kepada engkau, wahai Ubay. Ubay was amongst the four tadi yang kita sebut. Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, and who was the other one? The four? Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, and Salim Maula Abi Hudzaifah. Nah. So Ubay was amongst the four qurra. Right. So when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said to Ubay, "Ya Ubay, I was told by Allah to recite this surah upon you." Like after the revelation, Allah pesan suruh bacakan dekat Ubay. So, the ayah is one thing to Ubay. But then Ubay bin Ka'ab tanya, "Ya Rasulullah, adzakarani, apakah Allah tu like sebut nama aku? Like he specifically sebut nama aku, cakap untuk engkau ya Rasulullah baca ke atas Ubay?" And then Rasulullah cakap, "Naam." Terus Ubay pun menangis kerana dia terharu bahawasanya Allah sebut nama dia untuk Allah pilih sebagai orang yang Rasulullah bacakan Quran kepada dia. Dia terharu yang Allah sebut nama dia. Allah sebut literally Ubay bin Ka'ab macam itu. Rasulullah cakap ya. So dia terharu. Apakah Allah menyebut nama aku? Rasulullah menjawab ya. Lalu Ubay menangis. Kemudian Khalid bin Walid
radhiyallahu anhu, saifun min suyufillahil maslul. Nah, pedang dari pedang-pedang Allah yang terhunus. Nah, terhunus ni kira when you draw a sword, shing, itu nama dia terhunus. Pedang yang tajam yang got out of its sheath. Kira sampaikan musuh Allah tertanya-tanya. Julukan Saifullah ni, pedang Allah ni, mereka tanya kepada Khalid, "Ya Khalid, apakah Tuhanmu telah menurunkan sebuah pedang dari langit yang diberikan kepada Nabi engkau dan kemudian Nabi engkau berikan kepada engkau sehingga kan engkau diberi julukan Saifullah kerana pedang tu turun dari langit diberi pada engkau, yang mana engkau tak pernah kalah dalam peperangan." And mind you, Khalid bin Walid, like he was involved in 100 or more peperangan. 100 or at least 100. Nah, peperangan and never lost a battle. Tak pernah. And then Khalid pun jawab, "La, itu hanyalah julukan. Tak pernah adanya aku dapat pedang dari langit dan seterusnya lah." Kira musuh mereka kagum dengan Khalid ibn al-Walid dengan strategi perang dia. Yang mana strategi perang dia dipelajari, being studied by all, even until today. Bahkan kalau awak tengok orang main bola, kan, ada goalkeeper, ada defender, kan, ada midfielder, ada striker. Ini sebenarnya adalah dari formation perang Khalid bin Walid. Nah, salah satu daripada peperangan Khalid ibn Walid dalam, if I'm not mistaken, was perang Yarmouk. Nah, can double check on that. Di mana dia set the formation macam gitu. And people even use it in football. Nah, the strategy of Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dan beliau meninggal di atas katil. Nah. Dan as much as orang yang meninggal dalam keadaan baik-baik, misalnya meninggal dalam keadaan solat, meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam apa-apa keadaan yang mana kita kata, oh ini adalah tanda-tanda husnul khatimah, betul? Sujud kan, tengah solat, tengah tidur atau lemas, dan banyak lagi orang yang meninggal kerana sakit pada perutnya. Banyak benda yang di antara tanda husnul khatimah. Tapi it does not kira fully guarantee that berarti orang yang tak meninggal dalam keadaan itu as though dia tak husnul khatimah. Tak boleh. Okey, pasal apa? Pasal Nabi Muhammad SAW meninggal atas katil. Apakah kerana beliau meninggal atas katil? Bukan misalnya meninggal dalam medan perang. Bukan meninggal ketika sujud. Rasul SAW meninggal atas katil. Apakah kemudian kita mengatakan as though orang tu tak baik? Tak. Jadi, meninggal husnul khatimah betul. Bagus, di antara tanda. Tapi jangan sampai cakap orang yang tak meninggal seperti itu adalah tak husnul khatimah. Pasal Nabi meninggal atas katil. Khalid bin Walid meninggal atas katil. Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal atas katil. Bukan meninggal dalam perang. Yang meninggal assassinated was Umar bin Khattab, Uthman bin Affan. Nah, assassinated. Tapi Abu Bakar, Nabi, Khalid meninggal atas katil. Dan itu tidak mengurangi fadilat mereka, kemuliaan mereka radhiyallahu anhum. Nah, kemudian Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, ibni hadha sayyidun la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Sesungguhnya anak keturunanku ini adalah seorang pemimpin di mana dia akan mendamaikan antara dua kaum muslimin. Di mana kita ketahui bahawasanya setelah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali ridwanullahi alaihim jami'an. Setelah Ali, yang menjadi khalifah adalah Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, anak Ali bin Abi Talib. Dia adalah khalifah untuk bagi kaum muslimin secara keseluruhan. Namun di Syam, di daerah Syam, ada seorang governor yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Di mana Muawiyah bin Abi Sufyan ni ada konflik dengan Ali bin Abi Talib masa zaman khilafah Ali bin Abi Talib.
Konflik dia panjang lah. Nah, apa yang berlaku adalah setelah meninggalnya bapaknya, Hasan menjadi khalifah. Kemudian dia melihat bahawasanya keadaan kaum muslimin ni macam tak baik, retak. Dengan adanya kepemimpinan di Hijaz, ada governor di Syam dan seterusnya. Maka dia letak jawatan. Dan memberi khilafah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, anaknya Abu Sufyan. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan pun bukan sembarang orang, bukan calang-calang orang. Awak jangan ingat Muawiyah bin Abi Sufyan konflik dengan Ali as though making Muawiyah the bad person. La. Muawiyah bin Sufyan ni, bin Abi Sufyan adalah salah satu penulis wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. One of the scripture, one of the writer of wahyu. Bila turun revelation from Quran, from Allah, yang salah satu yang diperintahkan untuk tulis ialah Muawiyah bin Abi Sufyan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dia bukan sahabat sembarang. Dan dia anak Abu Sufyan. Dan dia adalah ipar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasal Nabi bernikah dengan salah satu daripada anak Abu Sufyan. Nabi is married to one of the daughters of Abu Sufyan, which makes Muawiyah his brother-in-law. Brother-in-law of Prophet Muhammad SAW. So it's not sembarang orang, like as though orang selalu anggap Muawiyah ni macam a bad person, bad character. Tak. And dia Quraisy. Dia pun Quraisy. So bila Hasan bagi khilafah dekat dia pun tak salah. Pasal Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb naik pergi ke Quraisy juga. His father was the leader of Makkah. So kalau dia jadi leader of a pack, be an alpha, we don't doubt him juga. He was born a leader. His father was the leader of the Meccans. So tak terperanjat kalau dia adalah seorang yang bagus juga. Namun di sini yang disebutkan virtue of Hasan ibn Ali. Dan yang terakhir adalah Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah. Itu salah satu daripada Asyrul Mubashirina bil Jannah. Nah, di mana Nabi SAW sebut Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Uthman fil Jannah, Ali fil Jannah, Talha bin Ubaidillah fil Jannah, Az-Zubair bin Al-Awwam fil Jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil Jannah, Abdurrahman bin Auf fil Jannah, Sa'ad bin Mu'adh fil Jannah, wa Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah fil Jannah. 10 orang ni Nabi sebut secara spesifik. Beliau dekat Jannah, beliau kat Jannah, beliau kat Jannah. Best tak? Best kan? Dapat recognition from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus gitu-gitu je. Itu pun Uthman bin Affan masih nangis every now and then. Dia dapat berita gembira yang dia akan dekat Jannah, dia masih nangis. Every time dibacakan Al-Quran, dia akan nangis, kadang sampai pingsan. Bila dia pingsan, dia bangun, sahabat semua tanya, "Ya Uthman, engkau ni apa hal? Nabi dah janjikan yang engkau masuk syurga, kan? So kenapa engkau menangis dan engkau risau?" Uthman jawab, and Uthman being the son-in-law of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, menantu Nabi tau, of 2 daughters, Ruqayyah and Ummu Kulthum. He was married to 2 daughters of the Prophet. One is Ruqayyah, one is Ummu Kulthum. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. He was the son-in-law. He was the 3rd Khalifah. Banyak dia punya fadilat. Dia cakap apa tahu? Betul, Rasulullah dah janjikan bahawasanya aku akan masuk syurga. Tapi Rasulullah SAW tak sebut bahawasanya aku selamat daripada azab kubur. Aku selamat dari azab neraka. Tapi Rasulullah tak sebut aku selamat dari azab kubur. Maksudnya based on his interpretation, yes, dekat hari kiamat, masuk syurga, tak masuk neraka. Tapi dia masih risau tentang azab kubur, barzakh. Macam Nabi tak cakap pasal barzakh. Nabi tak literally sebut. So aku takut that apa-apa dosa kekurangan aku yang ada, aku kena kat barzakh still. Walaupun dekat akhirat, mahsyar, lepas mahsyar masuk syurga, betul. Tapi barzakh was not guaranteed, dia cakap. So Uthman, the likes of Uthman bin Affan, yang dijamin masuk syurga, risau dia macam tu sampai nangis, sampai pingsan. Dan kita ada us. We have us. Chill. Kan? Ya. Mahsyar lupa.
barzakh lalai. Chill, relax je. Nah, as though it's nothing. Orang yang dah dijamin masuk syurga je, risau. Nah, kita ni harap-harap bau syurga pun dapatlah. InsyaAllah, amin ya Rab. Nah. Likulli ummatin aminun wa inna aminuna ayyatuhal ummah Abi Ubaidah ibn al-Jarrah. Setiap umat memiliki seorang yang terpercaya dan sungguhnya yang terpercaya oleh kita, wahai kaum muslimin, adalah Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Nah. Okey. Dan anda yakin dengan itu, kita ada 2 poin lagi tapi nanti kita akan ambil pada pertemuan yang akan datang, iaitu tentang dalil-dalil umum bagaimana kita menyikapi para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Nah. So aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.